بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي اللهم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengadakan perkara baru di dalam urusan kami ini, itu di dalam agama kami ini, yang bukan daripadanya, maka ianya tertolak. Jadi sebelum masuk kita sambung ke bahasa kita minggu lepas, suka nak sebut sekali lagi lah. Kata takut ada orang baru, mana kuliah kita berkenaan dengan hadis ni berkenaan dengan bab ni sudah masuk ke minggu ke-6. Jadi mana mungkin banyak perkara yang tidak dapat diketahui oleh bagi ia baru mari. Tetapi tak ada masalah, mana boleh terus kepada kuliah yang seterusnya. Jadi kita sambung pula berkaitan dengan perbahasan minggu lepas, iaitu berkenaan dengan bid'ah hasanah. Berkenaan dengan bid'ah hasanah. Jadi minggu lepas kita habis perbincangan berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan contoh yang dikemukakan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan bid'ah hasanah. Jadi kesimpulannya daripada contoh yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang membuat pembahagian bid'ah kepada dua, iaitu bid'ah mahmudah dan juga bid'ah madmumah, dan juga pembahagian yang dibuat oleh Izzuddin Ibn Abdus Salam kepada 5, dan seterusnya pembahagian itu diterima oleh Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi dia buat mari contoh, ternyata contoh yang dikemukakan oleh Imam Nawawi menunjukkan kepada kita bahawasanya bid'ah hasanah yang dimaksudkan dengan bid'ah hasanah itu bukan bid'ah dari segi istilah syar'i, tetapi sebaliknya bid'ah dari segi lughawi, dari segi bahasa sahaja. Dan penggunaan istilah bid'ah hasanah dengan contoh yang dikemukakan oleh ulama-ulama sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ni oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Nawawi, ternyata tidak sama, tidak serupa sebagaimana istilah bid'ah hasanah yang difahami oleh sebahagian daripada kita, sebahagian dari kalangan kita di sini. Baik. Kemudian kita sambung kepada perbahasan yang sama, iaitu berkenaan dengan bid'ah hasanah. Mana apakah ada bid'ah hasanah di dalam pembahagian bid'ah itu. Jadi sebagai sambungan kepada apa yang kita bincangkan sebelum ini, awak mari pula kata-kata Imam As-Suyuti pula. Jadi kita awak mari kata-kata dan contoh yang dikemukakan oleh ulama-ulama hak sahih dalam mazhab kita. Hak sahih di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Hak dalam mazhab lain tu banyaklah kalau nak awak mari belaka gak. Tak tahu siapa bila lah kalau nak awak mari belaka. Banyaklah. Ramai contoh dia serupa dengan hal ni. Jadi contoh di sisi ulama-ulama dalam mazhab lain lagi, di dalam mazhab Syafi'i sendiri pun kalau kita nak mari belaka ulama-ulama dia gak, ramai tak awak boleh awak mari. Jadi cerita tu jadinya mungkin di 2-3 bulan tak cukup. Ni kita masuk kuliah yang kena dah. Jadi awak mari kata-kata ataupun pendapat dan contoh yang dikemukakan oleh ulama-ulama sahih, ulama-ulama yang dikenali ramai di kalangan kita di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan jadi seterusnya awak mari pula kata-kata Imam As-Suyuti. Jadi Imam As-Suyuti di dalam kitab dia Al-Amru bil Ittiba' wan Nahy bil Ibtida'.
perintah supaya mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan daripada melakukan bid'ah. Itu nama kitab dia. Itu nama kitab dia di antara kitab-kitab akhir Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti kata wal hawadithu tanqasimu ila bid'atin mustahsanatin wa ila bid'in mustaqbahah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu al-bid'atu bid'atan, dan seterusnya. Itu kita bicara dah apa yang dikemukakan oleh Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam yang telah kita kemukakan sebelum ni. Jadi Imam Suyuti kata perkara baru itu terbahagi pada dua. Yang pertama bid'ah yang dianggap elok dan yang bid'ah yang dianggap keji. Kemudian dia bawa mari selepas daripada itu kata-kata Imam Syafi'i yang telah kita bahaskan sebelum ini, iaitu Imam Syafi'i membahagikan bid'ah kepada dua, bid'ah mahmudah dan juga bid'ah madmumah. Jadi waktu kita telah bicara sebelum ini. Baik. Jadi di dalam pembahagian yang dibuat oleh Imam As-Suyuti, mana Imam Suyuti membahagikan kepada dua juga, iaitu yang pertama bid'ah mustahsanah dan juga yang kedua bid'ah mustaqbah. Dua. Ada hak ni lah yang menjadi makna alasan ataupun dalil bagi sesetengah kalangan kita ni. Cuma masalahnya contoh tu tak serupa sebagaimana contoh yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti. Maknanya dia tidak faham sebagaimana yang difahami oleh Imam As-Suyuti. Baik, kita tengok apakah contoh yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti. Kita tengok. Jadi Imam Suyuti kata, bilakah ada bid'ah hasanah ni? Bila bid'ah hasanah? Jadi ni teks dia. Terjemahan dia ni bid'ah hasanah. Teks tu tak payah bacalah. Kecuali setengah-setengah tu tak ada juga nak terjemah belaka mana. Bid'ah hasanah disepakati harus elok beramal dengannya dengan mengharapkan pahala. Mana bila bagi orang yang melakukan dengan niat yang baik. Iaitu apa dia bid'ah hasanah? Bid'ah mustahsanah tadi. Bid'ah yang dianggap elok. Bid'ah yang dianggap elok. Dekat surga sekali lagi. Bid'ah yang dianggap elok tu. Apa dia? Bid'ah mustahsanah yang dikatakan oleh Imam Suyuti itu. Ataupun bid'ah hasanah. Iaitu apa dia? Iaitu bid'ah yang menepati kaedah syariat. Tidak menyalahi kaedah syariat sedikit pun. Tiada larangan syarak padanya. Syarak tak larang. Bid'ah ni. Bid'ah hasanah ataupun bid'ah mustahsanah. Seperti apa dia? Contoh dia. Seperti membina mimbar. Buat mimbar. Mimbar masjid itu comel. Besar. Sedap sikit tak duduk. Benteng di perbatasan buat benteng, bina radar, bubuh radar tu. Lah ni orang pakai radar. Dulu pakai benteng sebab lawan dengan kuda. Lah ni kalau buat benteng lagu tu suka orang pakai radar. Sebab mari ke atas belakang. Jadi zaman Imam Suyuti tak ada radar, dia tak tulis. Kalau kita lah ni kat radar lah kita kata dia. Radar. Sekolah-sekolah, rumah tumpangan dan jenis-jenis kebaikan yang lain yang tiada di awal Islam kerana ia menepati syariat, iaitu perintah supaya melakukan kebaikan dan saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa. Mana dia menepati perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling bertolong-tolonglah di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Baik. Jadi kalau kita tengok kepada contoh yang dikemukakan oleh Imam Suyuti, mana kita boleh faham sini yang dimaksudkan dengan bid'ah mustahsanah ataupun bid'ah hasanah di sisi Imam Suyuti adalah bid'ah dari segi bahasa, bukan bid'ah dari segi istilah syarak. Sebab contoh hak dia orang mari ni tak ada pun hak kait dengan ibadat khusus. Semaya ke, zikir ke, selawat ke, puasa ke, tak ada. Tak ada. Sebagaimana setengah orang kita faham tu. Tak ada. Tengok. Buat rumah, buat sekolah, buat rumah tumpangan untuk Ibnu Sabil. Jenis-jenis lagu tu.
Jadi jenis-jenis lagu ni dia tidak kait dengan ibadat khusus, tidak kait. Memang jenis lagu ni boleh keluar. Boleh keluar, buat jet, buat roket. Boleh. Asalkan ada kebaikan untuk kebaikan. Jadi hal ni kalau kita tengok kepada istilah yang dikemukakan sebelum ini, takrif ataupun definisi pengenalan bid'ah ni, kalau kita tengok kepada pengenalan bid'ah kita bahas sebelum ni, dia menepati bid'ah dari segi bahasa sahaja, bukan dari segi istilah syarak, bukan sebagaimana yang difahami oleh orang-orang kita. Kita tengok contoh yang lain. Kemudian Imam Suyuti kata bid'ah mustaqbahah pula, iaitu lagu mana bid'ah mustaqbahah? Orang ni tak ada nak terjemuh. Terjemuh akhir sikit dah. Fal bid'atul mustaqbahah hiya ma kana mukhalifan lisyari'ah aw multaziman li mukhalafatiha. Bid'ah mustaqbahah ni bid'ah yang dianggap keji, iaitu yang menyalahi syariat. Tetap menyalahi. Memang menyalahi syariat dan terbahagi kepada haram dan makruh. Berbeza dia dengan berbeza keadaan, berbeza peristiwa beza. Tengok uruf adat beza. Dan juga mengikut berdasarkan kepada menyalahi syarat itu, kadang-kadang sampai kepada perkara yang boleh membawa kepada pengharaman. Boleh jadi haram, tak boleh buat haram buat. Kadang-kadang tidak melepasi karahah tanzihiyah. Kadang-kadang sekadar makruh tanzihi sahaja. Makruh tanzihi. Baik. Dan seterusnya. Kemudian dia buat pembahagian bid'ah mustaqbahah, bid'ah yang keji ni. Lagu mana pembahagian bid'ah yang keji ni? Dia kata, wa hadhihi al-bid'ah al-mustaqbahah tanqasimu ila qismain, ahadihima fil 'aqaid al-mu'addiyah ila ad-dhalal wal khusran. Di antara bid'ah mustaqbahah ni pula terbahagi kepada dua bahagian, dua jenis. Yang pertama berkenaan dengan akidah yang boleh membawa kepada kesesatan dan kerugian, seperti i'tiraf ala ma ahdathahu ahlu ad-dalalah wal zulmah. Makna mengikut, i'tiraf, membentangkan ataupun mengikut kepada apa yang diada-adakan oleh orang-orang yang sesat dan juga orang yang berada di dalam kegelapan. Ini bid'ah yang boleh sampai kepada peringkat kafir wasuk akidah. Bid'ah dari segi i'tiqad. Dan ini kita telah bicara dalam pembahagian bid'ah sebelum ini. Yang kedua, fil af'ali min al-bid'ah mustaqbah. Berkenaan dengan amalan-amalan sebagai bid'ah yang dianggap keji. Ini bahagian yang kedua. Mana Imam Suyuti dia bahagi pula bid'ah mustaqbahah itu, bid'ah yang dianggap keji itu pada dua pula. Satu hak berkaitan dengan akidah sani, yang kedua berkaitan dengan amalan yang boleh dianggap sebagai keji. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam bab ini, yang mana dia pula terbahagi kepada dua, iaitu satu bahagian yang diketahui oleh orang awam dan khas sebagai bid'ah yang diada-adakan, sama ada ia adalah haram ataupun makruh. Kita akan tengok contoh yang dikemukakan oleh Imam Suyuti berkenaan dengan bid'ah mustaqbahah ni. Jadi adakah istilah yang dibuat oleh Imam Suyuti itu menepati apa yang kita gunakan? Jadi kita guna istilah dia juga. Istilah dia hak kita guna tu serupa pada dengan kehendak dia. Kita tengok. Baik. Ini pun tak ada terjemah. Imam Suyuti kata, di antara bahagian ini, iaitu bahagian bid'ah mustaqbahah, bid'ah yang keji, iaitu umurun ishtaharat fi mu'zam biladil Islam wa 'azama waq'uha 'inda al-'awam wa wudi'at fiha ahadits kadhib 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bahagian ini iaitu beberapa perkara yang masyhur di kebanyakan negeri-negeri Islam. Dia banyak berlaku di kalangan orang awam. Dibuat untuk dia tu banyak hadis-hadis dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu diiktiqad pula dengan sebab hadis-hadis itu sesuatu yang tidak diiktiqadkan di dalam perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kesedianya berlaku kerosakan-kerosakan yang banyak. Banyak kerosakan hasil daripada bid'ah-bid'ah tersebut, dan juga disebabkan oleh banyak dibuat hadis-hadis palsu untuk memfardukan, untuk mana boleh jadi ada amalan-amalan itu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya melakukan perkara itu boleh membawa kepada perkara-perkara mungkar, perkara-perkara tak molek. Di antara dia, Imam Suyuti kata, di antara dia kata apa di antara dia? Salatul raghaib fi awwal lailati jum'atin min Rajab. Semaya raghaib di permulaan malam Jumaat, dan di permulaan di mana malam Jumaat yang pertama daripada bulan Rajab. Semaya raghaib. Malam Rajab minggu pertama, malam Jumaat minggu pertama Rajab. Semaya raghaib. Jadi hak ni sebelum ni kita sebut dah kata-kata Imam Syafi'i, kita sebut pula kata-kata Imam Nawawi, semuanya kata tak molek berlaku. Semuanya kata tak molek berlaku. Dan juga hari ni kalau kita tengok di dalam mana-mana kitab fiqh Syafi'i pun semua tak molek berlaku. Bid'ah mungkar. Semua kata gitu berlaku. Bid'ah ya keji. Bid'ah ya tak molek. Tengoklah di dalam Fatwa Al-Kubra Ibnu Hajar Al-Haythami, dan juga di dalam kitab-kitab mana pun I'anatul Talibin, dan macam-macam lagi. Dan macam-macam lagi. Boleh tengok. Mana tidak kata dalam syarah-syarah hadis jahadanya. Dalam kitab-kitab fiqh pun ada. Hak ni dalam kitab tidak khusus kepada fiqh dah hak ni. Tapi di dalam kitab Imam Suyuti yang terkenal dalam bidang fiqh pun ada. Bidang hadis pun terkenal juga. Bidang tafsir pun terkenal juga dia. Boleh berlaku. Imam Suyuti. Dia kata, wa'alam rahimakallah anna ta'zima hadzal yawm wa hadhihi al-lailati innama ahdatha fil Islam ba'da al-mi'ati ar-rabi'ati wa ruya fi hadithin mawdu'in bi ittifaqil ulama. Dia kata, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, membesarkan hari ini dan malam ini berlaku di dalam Islam, berlaku dalam Islamnya selepas daripada tahun 400. Selepas daripada kurun keempat berlaku. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in memang tak ada. Selepas kurun keempat baru ada semaya ni, semaya raghaib baru ada. Dan diriwayatkan hadis di dalam hadis yang maudhu' dengan ittifaq ulama. Ulama ittifaq hadis berkenaan dengan semaya raghaib ni maudhu' palsu. Jadi sebab tu semaya raghaib ni kalau kita cari dalam kitab hadis memang tak ada. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah apa memang tak ada. Kalau nak ada dalam kitab hadis palsu ada. Dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah karangan Imam Suyuti, di dalam Tadhkiratul Mawdu'at, di dalam Al-Mawdu'atul Kubra, adalah dalam kitab-kitab tu. Kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu ada. Kalau kitab yang menghimpunkan hadis-hadis betul tak ada. Tak usah cari. Kalau nak cari. Tapi amal raya selalu tak usah cari, takut nyusah diri dia. Tapi kalau berasa nak cari, silakan cari. Tak apa, tak marah. Cari. Dalam kitab-kitab hadis hak terjemahan kau cari, tak apa. Kalau berasa nak cari, memang tak ada. Memang tak ada. Jadi kandungan hadis maudhu' tu kelebihan puasa Rejab, kelebihan beribadat pada malam tu yang mereka namakan dengan salatul raghaib, dan sebagainya. Banyak lagi lah puasa, macam-macam lagi. Sebagaimana sebahagian orang kita duk buat. Duk gomo buat tu. Sebahagian orang kita duk gomo buat. Tak tahu mana. Tak tahu mana. Kita takut kepada dia, takut sia-sia. Takut saja. Saja. Patut boleh kau buat baik ni. Waktu kita akan bincang semula. Lepas ni kita akan bincang. Mesti kau buat baik ni malam selalu. Ataupun sama sahabat dulu kalau buat baik dia kata tak apalah baik. Pakai semua. Tak ada sanggup, tak ada apa. Gitu kau. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Baik. Contoh lain hak Imam Suyuti sebut.
Wassalatul alfiyatu allati tusalla lailatan nisfi min Sya'ban la asla laha wa li asbahiha. Ini yang ada terjemah. Sembahyang alfiyah. Tak tahu dah sembahyang alfiyah, dia pun istilah lagu tu. Sembahyang ribu berkali kalau kita tahunya 100 rakaat ya. Tak tahu dah tak ada apa 1000 rakaat. Kalau buat sampai 1000 rakaat tu, gomo benar. 100 pun. Dengan setiap rakaat selepas daripada tahajud tu baca qul huwallah deh, qul huwallah. Jadi semaya ni yang dikerjakan pada malam nisfu Sya'ban tidak ada asal padanya dan yang seumpamanya. Pelik sekali Imam Suyuti kata. Pelik sekali orang yang bersungguh kepada perkara yang bid'ah pada kedua-dua malam ni sedangkan cuai di dalam perkara-perkara yang ditekankan, perkara-perkara muakkad yang ditekankan serta sabit terbukti marinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelik dia kata apa yang gomo sangat benda-benda lagu ni. Benda-benda bid'ah, benda-benda hak ni gomo sangat. Apa yang gomo sangat ni? Sedangkan benda hak tentu Nabi tekan, Nabi suruh buat deh. Qiyam Ramadan apa hak tu tentu dah Nabi tekan suruh buat. Tu tak cara pula. Cari Lailatul Qadar apa tak cara pula. Duk berambak kau ni. Ketahuilah dia kata. Sembahyang yang bid'ah ini bercanggah dengan kaedah syariat dari beberapa sudut. Dia pun buat mari. Dia pun buat mari waktu tu. Waktu tu hamba tak buat marilah. Panjang. Tak apa. Hamba buat mari waktu tu kalau kita bincang khusus pasal tu. Mungkin kalau siapa masa dia, siapa dekat-dekat nak siapa kau hari bulan dia tu. Mungkin boleh kita bincang khusus pasal tu saja. Khusus pasal itu saja kita bicara deh. Canggah dengan kaedah syariat dari segi mana. Lepas tu gapo dia di sebalik amalan tu, di sebalik nisfu Sya'ban tu sendiri gapo dia. Ada rahsia lain di sebalik tu. Waktu tu perbincangan khusus. Suku. Waktu tu suku. Ini sepintas lalu sahaja. Baik. Jadi sini kalau kita tengok Imam Suyuti dia membahagikan bid'ah kepada dua tadi. Yang pertama bid'ah mustahsanah, yang kedua bid'ah mustaqbah. Iaitu kalau kita kata bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hak molek, bid'ah tak molek. Tapi semaya-semaya lagu ni dia tak kata bid'ah molek. Dia tidak kata bid'ah hasanah. Dia tidak kata bid'ah mustahsanah, tak kata. Mana dia tidak masuk benda ni dalam kategori hasanah. Tak masuk pun. Jadi makna di sini bid'ah hasanah yang dimaksudkan oleh Imam Suyuti sebagaimana Imam Nawawi dan Imam Asy-Syafi'i tidak serupa sebagaimana yang kita faham, tak serupa. Canggih dengan hak kita faham. Orang kita faham lagu lain bid'ah hasanah, dia faham lagu lain. Guna istilah dia. Tu guna. Imam Syafi'i kata bid'ah ni ada dua, mahmudah, mazmumah. Sekatu je hak Imam Syafi'i. Hak Imam Syafi'i ni ambil sekatu dah. Imam Suyuti pun kata ada dua. Izzuddin Ibn Abdul Salam kata ada lima. Sekatu lah. Hak lain tu tak pakai hak dia dah. Tak kena. Kalau kita nak guna istilah dia, kita kena pakai contoh hak dia buat malu. Maknanya kita guna istilah dia kena menepati maksud dia. Jangan kita ambil istilah dia tapi maksud dia kita tak pakai. Contoh dia kita tak pakai. Tak kena lah tu. Kalau nak ambil belakang. Serupa ni. Imam Suyuti dia rayak pembahagia tu, dia rayak contoh. Ambil contoh dia. Mana amalan hak lagu ni walaupun setengah orang kita apa molek ke susah apanya bagi molek ke kita dah kata deh hasanah ke Imam Suyuti tidak kata hasanah. Imam Nawawi tak kata hasanah. Ibnu Hajar Al-Haythami tak kata hasanah. Ibnu Hajar Al-Asqalani tak kata hasanah. Semua tak kata hasanah belakang. Dan kita kata hasanah. Apa kita guna istilah dia tapi contoh dia kita tak pakai. Hak dia faham kita tak pakai. Itu silap. Baik. Kemudian lagi. Ni bid'ah yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti hak tak molek. Iaitu al-waswasatu fil wudu, waswah dalam air semaya. Waswah di dalam berwudu. Di antara bid'ah yang dianggap keji ialah waswas di dalam wudu, mandi, basuh baju dan seumpamanya dengan melakukan secara berlebihan dan membazir air.
berlebih-lebih melampau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Nabi kata, binasalah orang yang melampaui batas di dalam penggunaan air. Nabi kata sekat 3 aja yang hidup lebih binasa. Nabi kata. Jadi sini Imam Suyuti dia letakkan perbuatan ni, buat lagu ni termasuk di dalam bid'ah mustaqbahah. Tak mana. Tapi setengah orang kita dia jadi molek, tak apa nak suruh yakin, dia kata. Siapa jadi waswah? Siapa jadi waswah ke diri? Tu siapa jadi ambil ais maya berjejer. Nyanyo ke diri. Apa? Kalau jumpa sesetengah ustaz, sesetengah tok guru, dia kata tak boleh, dah tak yakin kena buat lagi lah. Dah tak yakin kena buat lagi lah. Jadi waswas, siapa begitu semua. Sedangkan Imam Suyuti memasukkan waswas di dalam wuduk itu termasuk di dalam bid'ah yang keji. Lagi. Di antara bid'ah yang keji lagi, iaitu waswas di dalam niat sembahyang. Ni Imam Suyuti sebut. Was-was di dalam niat sembahyang. Hal ni banyak kita pilih. Yang mana hal ni rasa kalau kita hipung orang-orang hak jenis lagu ni, duduk sama masjid, tak muat sama masjid berkali. Ramah sangat leh. Ramah leh. Jadi yang sebut dia ni, bapa nyanyi sebenarnya nyanyi. Tapi hak berkenaan dengan niat ni, kita bahas dalam hadis pertama dulu lagi. Kita bahas dulu. Kok mana niat dalam semaya ni, niat ni nak letak mana ta'arif niat, beberapa ta'arif niat telah kita bahas dulu. Dulu tu. Baik. Imam Suyuti kata, perkara tersebut tidak terdapat daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Mereka tidak menuturkan suatu apapun daripada niat sembahyang selain takbir. Takbir ya. Tak ada sebut apa-apa, tak ada. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Ikut Nabi. Imam Suyuti kata ikut Nabi. Imam Syafi'i kata, Imam Suyuti dia nukilkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Dia kata, waswah di dalam niat sembahyang dan bersuci adalah berpunca daripada kejahilan tentang hukum syarak atau ada kecacatan pada akalnya. Imam Syafi'i katalah betul. Jadi ini apa cek ada di dalam kitab Imam Suyuti ini al-amru bil ittiba' wan nahyu bil ibtida'. Dan juga ada juga tersebut di dalam kitab I'anatul Talibin, kitab fiqh Syafi'i. Antara kitab besarlah tapi tidak besar sangat, I'anatul Talibin. Ada juga dalam itu jilid-jilid berapa tamu sebut hamba cek. Baik. Jadi sini kita tengok waswas di dalam bersuci dan juga di dalam niat semaya. Serupa dalam semaya apa-apa, waswas ni adalah merupakan bid'ah yang keji. Bid'ah yang keji, tak molek. Tapi hal ni kok mana? Orang lain kata tak molek juga. Tapi setengah-setengah orang dia suruh pun. Dah tak yakin lagi. Kena buat lagi. Tak yakin lagi. Lama lagi. Tak esok ke diri. Siapa? Tak esok ke diri. Tapi kalau kita tengok Imam Suyuti, Imam Syafi'i kata berat. Berat kalau setara ni. Hamba tu dua ayat Imam Syafi'i kata ni. Bukan hamba kata ni. Kalau nak mengaruh ke Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i ni? Dia kata lagu tu. Dia kata cacat akal. Teks dia tu. Al-waswasatu fi niyyati shalah wa taharati min jahlin bisyar'i au qablin fil aqli. Ada cacat pada akal. Imam Syafi'i kata lagu tu. Memang pun kalau kita tengok orang waswas gelak diri. Jadi hal ni memang ialah sia. Ada dekat rumah saudara tu, nak cerita sikit dia. Ada dekat rumah saudara tu, dia memang tak berapa segar. Lillah jalan kadang-kadang pakai tawaru dia jalan kaki. Malam-malam duduk saja. Patut sekali dia pergi kos ada rumah budak-budak tena depan rumah hamba misi. Bawa USN. Dua tiga kali dia pergi ketuk pintu. Pergi tanya.
Budak-budak tu ngadu kamu. Kamu pergi tanya dia. Dia tanya kok orang putih kamu. Kata dia ni. Dia tanya siapa you? Kata kata besok ke cik. Kamu pun tanya orang depan rumah dia. Dia kata dulu kau kata MP tu. Kejut gitu. Bukan orang calon-calon tu dulu. Kata mana yang jadilah aku tak tahu apa. Tak tahu. Ada orang kata begini, ada orang kata begini. Ada kau pelik-pelik kat kedai tu kata, dia tu was-was berat mana was-was. Dari tu lagi was-was. Kalau dia mari kedai ni dia kata dia tak ui kita jamu sayur. Dia kata tangan kita cuma dia ambil sendiri. Semua benda dia nak ambil sendiri. Semua dia ambil, dia tak ui. Kalau dia kata dia nak apa dia tanya, mana? Kita tunjuk, dia pergi ambil. Kalau kita ambil, tangan kita semua dia kata. Was-was memang cukup kuat. Takut kita juga dah. Boleh jadi, tak mustahil. Sebab ada lagi orang lain ramai. Dah, kita dengan. Jadi, nyanyi. Nyanyi sikit. Amo sampai kecil-kecil dulu, amo duduk terawih. Jadi, tu emir terawih. Satu masjid dekat Nilai Buri tu. Tiap-tiap hari kita tunggu nak sahur. Adalah seorang cikgu. Mudah lagi. Dia ambil air semaya. Kita tunggu nak sahur. Kita tu baru bangun sahur. Baru bangun tidur. Kita bangun dia nak ambil semaya. Kita gosok gigi, masuk bilik air, gatu-gani, makan siap apa dah. Orang bersubuh, kita tunggu nak semaya subuh. Dia tak sudah lagi ambil semaya. Tak sudah lagi. Dekat tu. Lepas tu, kisah hok mari orang mari jumpa apa tu, adalah beberapa kisah orang mari jumpa. Ni ada seorang pula. Tak mari lagi. Kata anak dia agak kalau dia ambil semaya, Isa masuk pukul 3, tak sudah lagi ambil semaya. Nyanyi. Baik. Jadi kisah lagu ni kadang-kadang kalau kita tanya sesetengah Tok Guru dia kata dah tak yakin, kena buat lagi. Al-aslu al-adam, dia kata al-yaqin la yazulu bisyakki. Kaedah tu. Jadi amun nak sebut sikit bab ni. Biar ada sikit kefahaman dalam masalah ni. Lagu mana nak mengatasi masalah tu. Sebab masalah ni masalah besar juga. Menyebabkan orang jadi cemuh dengan ibadat. Setengah-setengah tu semaya tak sudah. Semaya tak sudah. Dia sudah semaya pun, dia tak sudah juga semaya. Dia misalnya pun, cukup pada rakaat aku buat, biar 10 dah pun. Tak sudah. Tak sudah. Jadi antara punca masalah, sebab kalau dia pergi tanya sesetengah Tok Guru kata, dah tak yakin kan? Kena pergi hak yakin lah. Idza syakka ahadukum fi salatihi, asalla 3 am 4, falyabni ala mastayqana. Bila mana seseorang syok dalam semaya dia, semaya 3 ke 4, dia kena bina atas hak dia yakin. Hak yakin berapa? 3. Kalau tak yakinnya, 4. Pegang hak 3, hak yakin. 3, bangunlah pula dia. Lepas tu turun pula. Lepas tu, makai bangun pula. Lepas tu, turun pula. 3, 4, 3. 3 pula. Lepas tu naik pula. Lepas tu turun pula. 3, 4, 3 pula. Sudah. 10 rakaat pun, misalnya, tak boleh dah cemuh. Misalnya, dia main 3 je. Padahal 10 tu. Padahal 10 tu. Lagu ni, memang apa pernah hadapi. Bukan lah. Mana orang mari jumpa dengan kita. Kalau dia tak ada semaya Jumaat di masjid, sudah. Beramak kadang-kadang nak dia rakaat pertama dengan Tok Emir. Kalau tak ada rakaat pertama dengan Tok Emir dah masuk, sudah. Yang kita Emir rakaat dah, dia pun kelik sekali. Kalau tidak gak, lepas Tok Emir misalnya dia bangun tak sudah. Kelih orang. Kakek turun. Jangan. Rabuk susah. Ditanya, kena benar atas hak yakin, letak atas hak yakin. Tu. Pegang tu. Begitu juga ambil air semaya. Ambil air semaya. Sudah nak basuh sapu kepala dah, basuh kaki dah teringat. Muka basuh kodok tadi. Kita tanya, Tok Guru kata al-aslu al-adamu. Asal dia ni tak buat. Hak tu asal. Antara buat dengan tak buat, hak mana asal? Asal dia tak buat. Pergi hak asal. Tak buat. Basuh muka pula. Basuh muka, basuh tangan. Siapa nak basuh kaki tinggal pula. Basuh kodok muka tadi Lepas tu, asal dia tak buat. Tak basuh pula. Basuh muka pula. Tu yang jadi berjejer tu ambil air semaya. Bapa kaedah tu. Kena ingat. Dia kaedah fiqh ni, dia ada pengecualian daripada kaedah. Satu. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab qawaid fiqh hak besar, kita akan jumpa hak. Seperti contoh dalam masalah ini. Amat petik. 2 syair yang terdapat di dalam kitab Al-Fawaidul Jamiyah.
Salah satu daripada kitab kaedah fiqh yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam itu dia kata apa? Warajjih zahira fil asahima kana qawiyan bil dhibati wasima. Dia kata apa? Tarjihkan yang zahir daripada yang asal. Bila mana yang zahir itu disokong lebih kuat, disokong, diikat dengan beberapa tanda. Zahir dengan asal. Kita semaya, kita kata 4 rakaat, biasa orang semaya 4 rakaat, siapa ada 10 minit, hak biasalah. Kalau hak juru tu tak sekira lah, dia semaya sore, semaya zuhur pun dia baca dekat setengah juz, tu lain cerita lah hak tu. Hak umum kebanyakan kita. Kalau semaya 4 rakaat, siapa ada 10 minit? Tak siapa 5 minit pun. Berkali tak siapa dah. Berkalinya tak siapa 5 minit. 5 minit. Kita pun semaya. Seseorang tu semaya, dia was-was. Dia main jenis was-was. Dia main 3-4-3-4-3. Bangun pula 3-4-3-4-3. Pada ketika tu dia tak boleh pakai dah hak asal. Al-aslu al-adamu. Ataupun falyabni ala mastayqana. Tak boleh pakai dah tu. Dia kena pakai bila mana berlaku ta'aruf, berlaku percanggahan di antara asal dan zahir. Asal, hak asalnya tak buat. Tak buat. Hak asal. Zahir, hak nyata, hak jelas. Zahir disokong oleh zon qawi atau tidak disokong oleh zon qawi sekalipun. Hak zahir itu hak jelas. Hak zahir ini supaya kita kata apa? Tadi lagi duk semaya zuhur tu. Pukul 2:30 tak sudah lagi. Dari segi zahir ni sudah dah kedak lagi. Sudah dah tu. Tak payah pakai hak asal, pakai hak zahir. Pegang hak zahir, tarjihkan yang zahir daripada yang asal. Itu cara dia. Itu cara dia. Ataupun mengikut rasa kita berasa lama dah ni. Banyak kali dah ni duk main turun naik ni. Rasa. Itu disokong oleh zon qawi. Zahir disokong oleh zon qawi. Mana sangkaan berat. Apa kita? Berat sangka. Disokong oleh berat sangka, maka kita pegang hak zahir, tolak hak asal. Dia ada kaedah tu. Begitu juga dalam masalah ambil ismaya. Kita tengoklah. Kalau lama kita semua ambil ismaya, doktornya tak basuh lagi muka. Patut kita tengok muka kita tu. Kalau lah kita cek ada tarik mata, tu yakin tu tak basuh. Orang panggil yakin tu tidak syok dah. Tapi kalau kita tak basuh, tak ada dah tarik mata pun tak ada dah, nampak bekas-bekas basuh pada dah. Itu zahir. Zahir disokong oleh zon qawi, mana sangkaan yang berat bahawasanya telah basuh, mana zahir hak lagu tu boleh membatalkan hukum asal. Mana hukum asal di antara basuh dengan tak basuh? Hukum asal dia tak basuh, batal hukum. Pegang hak zahir. Dalam banyak perkara boleh pakai hak tu. Mana jangan pakai kaedah hak besar tu. Memang kaedah besar dia ni al-yaqin la yazulu bisyakki. Hak tu kaedah utama. 5 kaedah besar dalam kaedah fiqh. Hak tu hak besarnya. Memanglah hak tu hak asal. Tapi bawah dia tu ada lagi perincian dia. Seperti hak ni. Idza ta'arada bainal asli wal zahir rajjih az-zahir idza wusima bin dhibatin wusima bin dhibatin. Gitu lebih kurangnya. Mana bila mana bercanggah di antara asal dan zahir, tarjihkan, kuatkan yang zahir bila mana disokong dengan sesuatu tanda. Jadi kalau ada waktu tidak berlaku waswas. Tidak berlaku. Boleh hilang waswas dengan cara lagu. Dan juga berdasarkan kaedah yang lain juga, hak duduk bawah tu tapi dikecualikan. Seperti dalam syair tu juga dia kata, fawaidu wa rubbamal yaqinu zawaluhu bisyakki yastabinu. Beberapa faedah. Kadang-kadang yakin hilang disebabkan oleh syak. Itu nyata ada. Ni pengecualian. Asal dia memang kita kena yakin dulu. Yakin dulu. Al-yaqin la yazulu bisyakki. Tetapi di dalam sesetengah kes, syak boleh menghilangkan yakin. Bila mana berlaku perkembungan di antara syak dengan yakin,
yakin, maka didahului syak, bukan didahului yakin. Di dalam sesetengah keadaan. Seperti dalam kisah ambil air semaya sana. Dalam kisah ambil air semaya. Seseorang yang ambil air semaya, bila mana dia nak basuh kaki, dia waswah. Basuh kedok muka. Pada ketika tu, pakai kaedah ni. Dan juga kaedah selaginya, bila mana seseorang itu sampai kepada satu kedudukan, maka yang sebelumnya telah selesai. Seperti contoh, kalau seseorang itu dia nak basuh kaki, hak basuh muka tadi, beres. Kecuali kalau pastilah ada tarik mata, ada tepek tu, tu tidak syok dah tu. Tapi kalau tak ada tanda-tanda tu, hak sebelum dia beres. Supaya juga semaya. Kalau kita duduk dah di tahiyat, duduk di tahiyat, hak sebelum tu kalau teringat, beres. Rasa cara. Itu cara nak menghindarkan was-was. Jadi sebab apa? Sebab sini kita kena ingat ni kata-kata Imam Asy-Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata lagu ni. Jangan kita tergolong dari golongan yang dikata oleh Imam Syafi'i siapa kau perkat ni. Jangan. Nyanyo. Imam Syafi'i kata begini semua lah. Kita kena perabak lah. Cara perabak itu antara dia. Itu antara dia. Kaedah-kaedah yang terdapat di dalam qawaid fiqh. Baik. Itu selingnya. Tapi memang kena tahulah waktu tu. Kalau tidak kat Allah, nyayolah celagu. Nyayo, siang ni. Kemudian habislah berkenaan dengan istilah bid'ah hasanah. Dia digunakan oleh ulama-ulama tu. Waktu habis berkenaan dengan waktu. Jadi kesimpulan dia kan, bid'ah hasanah yang dibuat pembahagia dia oleh ulama-ulama seperti Imam Suyuti, Imam Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, waktu tu bukan berkait dengan syar'i, bukan berkait dengan ibadat, tetapi berkait dari segi bahasa sahaja semata-mata. Dan ia bukan sebagaimana yang difahami oleh orang kita tak serupa. Contoh yang dia bui tak serupa dengan apa orang kita faham. Kemudian mungkin kita tertanya-tanya. Mulanya menurut mari contoh selalu contoh daripada kitab-kitab Syafi'i, kitab lain berkenaan dengan contoh bid'ah ni. Contoh di kalangan sahabat, contoh di kalangan tabi'in. Tapi fikir-fikir kita nak ayat ni dulu. Faham ni dulu. Antara benda yang perlu difahami di dalam masalah ni, dalam perkara. Iaitu mungkin kita kata seperti sebut tadi lah, Allah orang nak buat baik, orang nak buat amal ke susah dia, orang nak buat amal. Orang tak beramal tu manuk lagi. Cara hak nu lah. Apa ya cara hak ni? Kita muka siapa bak dia, kita caralah. Kalau tak siapa bak, ya nanti siapa bak tu, siapa bak kita kena cara biar reci. Biar sebulan, 2 bulan, 3 bulan pun apa? Kita ini deh. 2-3 bulan pun kita pergi. Cara kau hak saja. Biar nampak, biar kita nampak molek kok mana ni. Jadi mungkin orang kata lagu tu. Susah orang nak buat amal. Kau banyak, kau molek ke? Gitu kau. Betul kau kefahaman kita lagu tu. Menyamai, adakah kita faham lagu tu menepati apa yang difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang difahami oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Betul kau lagu tu. Untuk kita nak pasti betul atau tak betul, kita tengok. Kita tengok kata-kata Nabi, kata-kata sahabat dan seterusnya. Antara dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min 'amalin yaqrabu ila al-jannah illa qad amartukum bihi, wa la 'amalin yaqrabu ila an-nar illa wa qad nahaitukum 'anhu." Tidak ada satu pun amalan untuk mendekatkan diri kepada syurga kecuali aku suruh buat. Aku ayat dah. Kalau ada amalan untuk mendekatkan diri kepada syurga, aku pasti akan royak. Aku pasti akan suruh kamu melakukannya. Dan tidak ada amalan yang yang menjauhkan seseorang daripada neraka. Itu. Tidak ada amalan yaqrabu ila nar yang mendekatkan kepada neraka, melainkan aku telah melarang kamu. Aku telah melarang kamu dari melakukannya. Mana Nabi kata kalau ada amalan yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk neraka, aku pasti akan larang dia. Aku pasti akan larang dia. Aku tak ada senyap, aku royak belaka. Tak ada kok aku tak royak. Semua aku royak belaka. Tak payah cari hak lain. Pada hak aku royak. Hak aku royak nak mendekatkan diri kepada syurga, semua aku royak tu. Menjauhkan daripada neraka, semua aku royak. Tak payah cari hak lain. Pada hak
pada itu. Itu satu. Kemudian Al-Quran. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka kami telah menurunkan kepada kamu Al-Quran, sedangkan Al-Quran yang sedang dibacakan kepada mereka, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Tak ada kau tu. Tak ada kau tu siapa kita nak cari hak lain. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dah, kalulah Nabi Musa mari pada zaman ni tak ada peluang untuk dia kecuali ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tunggu akhir zaman pun tidak bawa syariat lain, bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Jadi kalau Nabi hok bawa syariat itu, kalau hidup zaman ni pun kena ikut hak Nabi, kena pakai hak Quran itu, kita tak usah tanya. Kita tak usah tanya. Lagu tu. Lagu ayat tu. Tak padat. Kemudian ayat lain pula. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam tempoh hari dan arasnya di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini dia kata, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan paling banyak amalan tetapi paling baik amalan. Allah Taala kata untuk dia uji siapa yang paling baik amalan. Bukan dia kata siapa yang paling banyak amalan. Apa makna dia? Amalan itu tidak akan menjadi baik sehinggalah ia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan mengikut syariat atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahaja tidak ada dua syarat ni, maka amalan itu terhapus dan terbatal. Ini kata-kata Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir dia, tafsir Al-Quranul Azim. Dalam kitab tafsir dia ketika mentafsirkan ayat tersebut. Mana bagi dia amalan ni bukan dinilai dari segi banyak, tapi dinilai dari segi baik. Baik itu mengikut ikhlas dan juga mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ baik amalan. Situ duduk baik amalan. Kemudian contoh amalan banyak, buat tu banyak, tapi bila mana bercanggah dengan sunnah tetap salah. Iaitu secara ringkas maksud dia. Iaitu cerita ada 3 orang lelaki pergi ke rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya tentang ibadat Nabi. Bila diberitahu mereka merasa kita banyaklah mana juga ni. Jadi dia berasa lagu tu sebab apa? Sebab pada bayangnya dia ni Nabi ni mestilah amal banyak. Tak tidur malam lah Nabi ni. Mesti lagu tu. Pandangnya dia. Tanya-tanya, tak tidur juga. Tidur. Tidak ada puasa anak hari. Ada hari-hari dia tak puasa. Kenapa? Tapi mereka tidak pandai rendah pada Nabi. Mereka kata tak apa Nabi. Moga Nabi dia maksum. Dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak boleh nak buat lagu tu. Kita ni kena banyak. Sehingga seorang itu kata, saya akan semaya malam selama-lamanya. Saya tak akan tidur. Sepanjang malam saya akan semaya. Seorang lagi kata, saya nak puasa sepanjang tahun. Tak usah berhenti, tak usah tinggal puasa. Mana nak hari nak puasa. Nak puasa. Seorang lagi kata, saya akan menjauhi wanita. Mana nak hidup cara rahbaniyah lah ni, kepaderian. Tak usah nikah sampai bila-bila. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu benda tu, Nabi pun panggil 3 orang. Kamu kau kata gini. Nabi kata, demi Allah, sayalah yang paling takut kepada Allah dari kalangan kamu, paling bertakwa, tapi saya puasa dan saya buka puasa. Hari ini saya puasa, saya tidak puasa tiap hari. Ada hari saya puasa, ada hari saya tak puasa. Ini sunnah. Saya semaya, saya tidur. Tidak kata semaya, siapa tak tidur. Tak, saya tidur, lepas saya semaya. Saya nikah, bukan lebih daripada kamu lah saya menikah. Jadi sesiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari kalangan. Jadi hal ini maknanya Nabi raya ikut sunnah. Tidak banyak ikut sunnah, biar sikit pun ikut sunnah. Betul. Kalau banyak tak ikut sunnah, tak jadi apa.
Saja-saja sia-sia. Tak jadi apa? Ikut sunnah. Patut ni cara orang kita buat ni, tapi ada sesetengah kumpulan tarikat tu, sesetengah tarikat tu, siapa mana ada tempoh-tempoh dia tu tak boleh makan daging. Kita ni 40 hari tak makan daging. Apa? Nak berlatih ke tu ni? Tak betul belakang tu. Tak betul. Itu tak betul. Bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kepadrian, tak ada kehidupan rahbaniyah untuk menghampirkan diri kepada Allah tu tak ada. Itu tu termasuk di dalam bid'ah hakikiyah. Sebagaimana yang telah kita sebut dalam pembahagian sebelumnya. Kemudian lagi. Ini contoh lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akidah di mana peristiwa ini berlaku sama sahabat. Nabi kata akan keluar di kalangan kamu satu kaum yang kamu merasa hina semaya kamu dibandingkan dengan semaya mereka. Kalau nak banding semaya kamu dengan semaya mereka tu, tak pada lawan, tak susah akak tangan, tabik, hebat dia semaya. Kalau nak banding puasa kamu dengan puasa mereka, kamu berasa hina, Allah tak pada lawan, puasa nak hari nah dia. Kalau nak banding amalan kamu dengan amalan mereka, tak pada lawan juga. Hebat. Baca Quran hebat. Pokok ni. Mereka baca Quran, tetapi Al-Quran tidak melepasi halkum mereka. Mereka keluar daripada agama sebagaimana anak-anak keluar daripada binatang buruan. Daripada ramiyah, binatang buruan. Sehingga Nabi kata, kamu tengok pada binatang buruan itu tak ada nampak kesel. Gapo? Nampak dia masuk. Cuk. Masuk tubik. Tak ada nampak kesel. Bulu pun tak kok. Bulu pun tak kesel. Tengok-tengok anak panik. Tak ada gapo, darah-darah pun tak ada lekat. Tapi sebentar kabar-kabar bok jatuh binatang beruang. Mana keluar daripada Islam dalam keadaan tak kapal. Jadi ni mana contoh orang yang ibadat cukup kuat, golongan yang ibadat cukup kuat, tetapi agama tetapi terkeluar daripada agama Islam. Semaya ibadat dia ibadat ni, semaya puasa baca Quran ni. Cuma baca Quran tu Nabi tak sebutlah hak tu. Sebab baca Quran dia tak ada hak apa tu. Tapi macam ni puasa kau, maya kau, dia buat pandai-pandai dia. Dia buat tanda-tanda dia. Jadi hak lagu ni tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak buat tapi tak ada faedah. Tak ada guna, tidak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada mereka. Ni riwayat yang lain pula, tapi lebih kurang tu lebih kurang. Mana satu kaum beribadat sehingga mengkagumkan mereka dan diri mereka sendiri. Mereka berasa hebat ibadat mereka. Mereka keluar daripada agama sebagaimana anak-anak keluar daripada sesat. Ini cerita lagu mana ibadat dia. Di antara contoh ibadat dia, yaitu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, riwayat daripada Muadzah. Dia kata ada seorang tanya Aisyah, kita ni kena qada semaya kau pada ketika haid. Aisyah jawab, ni awak ni orang harurak kau. Harurak ni pokok dia lah, pokok khawarij. Aisyah kata kami haid di zaman Nabi dan tidak disuruh untuk qada sembahyang. Jadi riwayat ni ada dalam Bukhari Muslim ada. Jadi pokok harurak tu pokok khawarij ni orang tina haid bukan sekadar puasa kena qada, semaya pun kena qada. Tengok kuat ibadat pokok dia. Kuat ibadat pokok dia. Tetapi bila mana ibadat itu tidak menepati sunnah, sebab apa? Sebab sunnah Nabi-nya orang haid tak kena qada semaya, itu sunnah Nabi. Jadi bila mana sunnah Nabi menghendaki sedemikian, maka kita tak boleh pandai-pandai kita kata, dok saya nak qada juga semaya sebab lebih baik. Tak boleh. Sebab sunnah Nabi tinggal semaya. Tinggal semaya itu mengikut sunnah. Semaya itu tidak mengikut sunnah. Jadi maknanya walaupun sikit tak buat, tetapi lebih baik bila mana ia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat banyak itu tidak baik bila mana ia bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena faham hati. Baik. Kemudian lagi rasanya